النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif hujjatul islami al-imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin min husnin nazari fid dalaili wa wufurit ta'ammuli wat ta'allumi was su'ali min ulama'il akhirati adilla'it tariqi surujil ummati wa qadatil a'immati wal istifadati minhum wastihda'id du'a'is salihi minhum litaufiqi wal i'anati ila an yaqta'aha bitaufiqillahi subhanahu fayahsula lahu ilmul yaqini bil ghaibi wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarika lah huwa alladhi khalaqahu wa an'ama alayhi bi kulli hadhihi an-ni'am wa annahu kallafahu syukrah wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi wa hadzarahul kufra wa durubal ma'asi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran surau Khalid Al-Walid IPK section 9 Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, iaitu jalan para abid. Kita sampai ke muka surat 12. Kalau yang terjemahan tu muka surat 12, kalau yang bahasa Arab di muka surat 5. InsyaAllah saya sudah dapat sedikit stok kitab Minhajul Abidin. Sebab hari ada jamaah yang bertanya, masa tu tak ada stok. Sebab ini saya balik ke Kuala Terengganu dapat dalam 20 nuskhah. Mungkin kalau ada jemaah yang ingin mendapatkan kitab bulan hadapan, insyaAllah saya akan bawa kitab supaya masing-masing boleh lihat kepada apa yang kita baca dan huraikan. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan dakian yang pertama yang perlu didaki oleh seorang abid, seorang ahli ibadah, iaitu aqabatul ilmi, dakian ilmu. Sebab itu orang yang berubah, atau kita istilah yang kita gunakan berhijrah daripada zaman kegelapan yang penuh dengan kelalaian dan maksiat, ingin pergi kepada ketaatan dan ibadat, maka orang ini perlu menuntut ilmu terlebih dahulu. Bukan terus-terus misalnya berubah
Terus kalau lelakinya pakai jubah, pakai serban, bawa tasbih, wanitanya itu barangkali bertudung, berpundah dan sebagainya, ya, iaitu tidak ada masalah, itu bagus, menutup aurat dan sebagainya. Tetapi jangan sampai terlepas akabah yang pertama, iaitu menuntut ilmu. Yang ini Imam Ghazali terangkan, orang yang sudah nampak dakian yang pertama, maka dia merentasi dakian ini, tak dapat tidaklah. Yang pertama, dengan dia itu memperhatikan dengan elok kepada dalail. Dalail ini maknanya dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Tuhan yang menciptakan, keesaan serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benar-benar dia memerhatikan dan belajar. Lalu dia tidak segan bertanya kepada para ulama, ulama il-akhirah. Kerana ada juga, wa'iyyazubillah, ulama ud-dunia. Dia ada ilmu, tetapi ilmu dia itu dia gunakan untuk mencari habuan dunia semata-mata. Nah, kita nak ulama ul-akhirah, iaitu ulama yang meletakkan kepentingan akhirat mengatasi kepentingan dunia. Jadi bertanya, as-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu menjadi anak kunci kepada pengetahuan. Sebahagian daripada orang yang ingin berubah, dia bukan saja tidak bertanya kepada ulama, bahkan dia menghentam ulama. Dia sudah jadi mufti, dengan baru berhijrah barangkali sebulan dua, dia sudah berani untuk mengkritik dan menyalah-nyalahkan para ulama, sedangkan dia yang tidak faham apa yang diterangkan oleh para alim ulama. Yang mana ulama akhirah ini menyupakan penunjuk kepada jalan, yakni jalan menuju ridha Allah, dan seolah-olah lampu kepada umat, yang menyuluh mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran dan menjauhi kebatilan. Dan ulama ul akhirah inilah menjadi pemimpin kepada imam-imam sebenarnya. Mereka lah yang menjadi pemimpin kepada ulama-ulama yang lain. Maka hendaklah kita itu mengambil faedah daripada ulama ul akhirah. Jadi kalau kita sudah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpeluang untuk berjumpa dengan ulama ul akhirah, jangan sekali-kali kita sekadar untuk berselfie saja, ambil gambar saja, tapi hendaklah kita itu mengambil ilmu dari mereka. Satu. Yang kedua, istihda'id doa. Kita memohon supaya orang-orang yang soleh di kalangan para ulama ini mendoakan kebaikan buat kita. Jadi bila kita berpeluang jumpa ulama yang soleh, ulama ul akhirah, dua benda jangan ditinggalkan. Pertama, kita minta nasihat dari mereka. Daripada nasihat itulah insya-Allah kita mendapat ilmu. Dan yang kedua, kita meminta supaya mereka itu mendoakan kebaikan buat diri kita dan keluarga. Meminta doa daripada mereka supaya kita mendapat taufik dan mendapat bantuan daripada Allah Ta'ala, sehingga kita berjaya mengatasi akabah ilmu ini. Maka terhasillah bagi orang ini ilmu yakin. Ilmu yang yakin dengan perkara yang ghaib. Apa dia? Yang utama adalah bahawa dia yakin dia mempunyai Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ini ilmu ghaib yang paling asas sekali. Kadang-kadang orang sebut ilmu ghaib ni tak benda-benda yang dia belajarnya. Nak ilmu pengasih lah, nak ilmu boleh tukar barang jadi emas lah, bukan itu. Ilmu ghaib yang paling penting adalah tauhid. Kita yakin benar-benar kita punya Tuhan yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Allah lah yang menciptakan dia, dan Allah lah yang memberi pelbagai nikmat kepada dia, dan Allah lah yang meletakkan kewajipan untuk dia mensyukuri segala nikmat dan memerintahkan supaya dia berkhidmat dan melakukan taat dengan zahir dan batin. Kerana ketaatan kepada Allah ini bukan hanya yang zahir, yang nampak kita tadi tu sembahyang, rokok, sujud dan sebagainya, tapi merangkumi juga yang batin, iaitu mesti ada ikhlas dalam hati, mesti ada tawaduk memandang diri kita ini hamba Allah, mesti ada tawakal, bergantungkan untuk nasib kita kepada ketentuan Allah. Tawakal bukan berarti tidak berusaha. Ada sebahagian orang yang salah faham, dia hanya duduk di rumah tak mau keluar bekerja, kata dia tawakal. Bukan. Silakan, kalau Allah posisikan seseorang pada posisi dia itu bekerja atau berniaga, pergi, keluar berniaga, keluar bekerja, tetapi dalam hati dia bulat yakin bahawa tidak akan ada sebutir nasi pun yang akan masuk dalam
perut dia, kecuali itu adalah ketentuan Allah. Tidak akan terlepas walaupun secubit roti kalau Allah telah tentukan buat dia. Jadi orang yang keluar pagi balik petang bekerja, masih lagi orang yang bertawakal kalau hatinya demikian. Tapi orang yang di masjid sekalipun tak keluar bekerja, dia bukan tawakal kalau hatinya masih mengharapkan siapa yang nak belanja saya nanti, siapa yang nak offer saya makan, nak bagi duit. Itu tidak tawakal. Itu pemalas atau penyegan, ya. Baik. Dan Allah Ta'ala jugalah yang melarang kekufuran dan juga melarang pelbagai jenis maksiat. Jadi sebagaimana ketaatan itu ada zahir dan batin, maksiat juga ada zahir dan batin. Bukan hanya mencuri, merompak, memukul, minum arak dan sebagainya, tetapi takabur, riya, ujub, hasad, itu merupakan perkara-perkara yang membawa dosa. Kalau orang tu mencuri, kita nampak dosa dia. Tetapi orang duduk diam, kita tak tahu. Kalau dia hasad, dia sedang berdosa. Kalau dia takabur, dia sedang berdosa. Tapi yang orang kita tak payah cek lah. Jangan nak meneka-neka dia ni tak ikhlas rasanya. Jangan. Yang kita nak teka tu kita. Aku ni tak ikhlas kot. Aku ni masih ada takabur kot. Aku ni kot ada hasad kepada kawan-kawan dan sebagainya. Lalu Allah menentukan baginya pahala yang berkekalan kalau dia taat kepada Allah. Dalam masa yang sama juga Allah menjanjikan hukuman yang berkekalan sekiranya dia itu maksiat, tidak patuh kepada Allah Ta'ala. Qala rahimahullah Ta'ala fa inda dhalika tab'athuhu hadhihi al-ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi ala tashmiril khidmati wal iqbali ala al-ibadati li hadhihi sayyidil mun'imil ladhi talabahu fa wajadahu wa arafahu ba'da ma jahilahu walakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu wa madza yalzamuhu fi khidmatihi bi zahirihi wa batinihi. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mula bergerak daripada menyedarkan seseorang itu tentang kepentingan ilmu tauhid kepada kepentingan ilmu fiqh. Tauhid tadi beriman dengan yang gaib dan sebagainya. Habis tu macam mana? Ketika itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, makrifat dan yakinnya seseorang itu dengan perkara gaib membangkitkan satu kecergasan, ya, untuk dia itu berhikmat dan dia itu menghadap kepada ibadah, beribadah kepada Tuhan yang memberi nikmat kepada dia. Lalu dia mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan dia telah mendapati keyakinan tentang Allah dalam hati dia, dan dia sekarang telah kenal Allah Ta'ala. Selepas satu masa dahulu dia jahil tentang Allah. Akan tetapi dia pun tak tahu macam mana cara dia nak menyembah kepada Allah, apa yang wajib dia lakukan untuk berkhidmat kepada Allah zahir dan batin. Fa ba'da hauli hadhihi al-ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala jahida hatta yata'allama ma yalzamuhu minal fara'idis syar'iyyati zahiran wa batina. Selepas dia sudah mantap dari segi makrifatullah itu, perlulah dia bersungguh-sungguh belajar kewajipan dan kefarduan syarak zahir dan batin. Kena belajar hukum lah, kena belajar syarat, rukun, sah dan sebagainya. Falamma istakmala al-ilma wal ma'rifata bil fara'idi ba'atha liya'khudha fil ibadati wa yashtaghila biha fanazara fa idza huwa sahibu jinayatin wa dhunubin wa hadha halul aktsari minan nas fayaqulu kaifa uqbilu 'alal ibadati wa ana musirrun 'alal ma'siyati mutalattikhun biha. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membawa kita kepada akabah yang seterusnya, akabah yang kedua. Kata beliau, apabila seseorang itu telah menyempurnakan pengajian ilmu dan makrifah, telah mengenali kefarduan-kefarduan yang membangkitkan dia untuk beribadah dan untuk dia itu menyibukkan dirinya dengan ibadah, lalu dia memerhatikan
dan dia dapati dirinya itu orang yang melakukan pelbagai jenayah. Bukan jenayah dengan erti kata undang-undang kerajaan, ya. Jenayah dengan erti kata undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada buat banyak dosa. Jadi dia perhati banyak dosa yang aku buat. Dan ini adalah keadaan kebanyakan dari manusia. Kita-kita ni tak sunyi dari dosa. Kita-kita ni bukan maksum, bukan terpelihara daripada dosa. Lalu dia berkata dalam hati dia lah, macam mana saya nak fokus kepada ibadah padahal saya ini berkekalan melakukan maksiat. Sembahyang juga, ya, mengumpat juga, ya. Yang lebih parah lagi, sembahyang juga, lepas sembahyang jemaat singgah kedai tutup, mana tahu ada peluang menang. Tadi lepas masa antara dua khutbah kan dah doa, waktu mustajab, kotlah menang kali ni. Ini macam mana dia fikir aku ni? Tak betul aku ni. Tadi baru minta ampun, ini dah pergi berjudi pula. Macam mana aku nak beribadah sedangkan aku melakukan maksiat? Mutalat tikhun biha, bergelumang dengan maksiat, bukan setakat buat maksiat. Kalau orang utara kata berlemuih dengan maksiat. Itu macam mana nak beribadah ni? Maka wajiblah ke atas aku ini an atuba ilaihi liyaghfira li dhunubi. Wajib aku ini bertaubat dululah. Moga-moga dengan aku bertaubat itu Allah Taala mengampunkan dosa-dosaku. Wa yukhallisani min usriha, dan moga-moga Allah Taala membebaskan aku daripada tawanan dosa. Jangan main-main, ya. Maksiat ni nauzubillah, ada masanya orang tu macam tawanan. Dia bukan tak nak tinggal, tapi macam tak boleh. Dia macam dirantai dengan maksiat tu. Baru nak pergi jauh pada maksiat, dah patah balik. Jadi dia minta kepada Allah Ta'ala, wa yutahhirani min aqdhariha, dan moga-moga dengan taubat itu Allah Ta'ala membersihkan aku daripada kekotorannya. Fa asluha lil khidmati wa bisatil qurbati, lalu aku itu layak untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk dihamparkan hamparan hampir kepada Allah Ta'ala. Kita dalam kehidupan yang zahir ni pun, kalau kita itu dengan pakaian berselut, ada najis, bau busuk, orang bagi masuk ke dalam majlis-majlis? Tak ada. Pula majlis nak dapat apa? Pingat sempena hari keputeraan sultan, ya. Tu ada kod dia. Jangan kata baju tu kotor, ya, baju tu penuh dengan selut. Baju yang bersih pun kalau tak ikut dress code dia tak bagi masuk. Ada dress code dia. Adalah dress code dia untuk kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala yang bersih, ya, daripada dosa-dosa dengan jalan taubat. Falamma an hasalat lahu taubatu sadiqatu wa farara min hadhihi al-aqabati hanna ila al-ibadati liya'khudha fiha fanazara fa idha hawlahu awaiqu muhdiqatun bihi. Lalu pergi kepada aqabah yang ketiga. Apabila telah terhasil bagi seorang yang ingin beribadah itu taubat yang sebenar. Sebab taubat ini ada juga taubat yang dusta. Taubat dengan lidah sahaja. Biasanya orang panggil tahu buat. Tahu buat, dia bukan taubat. Dia tahu buat. Ataupun orang kata taubat sampai belacan. Dia kena yang pedah tu dia tak mau dah. Taubat dah. Taubat macam mana? Tak ada sampai belacan, tak lajur. Sekali ambil lagi. Ataupun mungkin dalam bahasa moden, ya, taubat orang politik. Gitu. Dekat nak pilihan raya, taubat sekejap. Ya. Orang hilang, 5 tahun hilang, dekat pilihan raya, Allah, Masya Allah, jumpa balik wakil rakyat kita. Lepas itu hilang balik. Ini taubat, ya, yang dusta. Taubat sebenar, berubah dia. Daripada keadaan yang buruk, menjadi baik. Lalu dia selesai daripada akabah taubat, mahu dia itu beribadah, lalu dia perhatikan rupa-rupanya, di sekeliling dia itu ada awaik. Awaik ni maknanya perkara-perkara yang melambatkan dia, yang menghalang dia daripada beribadah. Kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiq. Setiap satu daripada yang menghalang itu menarik dia daripada beribadah dengan satu bentuk halangan. Fata'ammala fa idza hiya arba'atun. Lalu dia perhati apa benda yang duk halang aku buat ibadah ni. Ilmu dah ada dah. Taubat dah. Masih terhalang lagi. Rupa-rupanya ada 4 perkara. Apa dia? Ad-dunya wal khalqu
wasyaitanu wan nafsu. Empat perkara ini kalau tak kena gaya akan menghalang kita daripada beribadah. Pertama, dunia tempat kita tinggal ini sendiri, ada cara nak hidup di dunia ni. Nak buang dunia mana boleh. Kita hidup atas dunia. Dunia buang kita itu boleh. Meninggal dunia namanya. Tapi selagi kita hidup, tak boleh buang dunia. Tapi ada teknik untuk berinteraksi dengan dunia. Demikian juga manusia, tak kena gaya kita berinteraksi dengan mereka. Mereka menjadi penghalang kepada ibadah. Yang ketiga adalah syaitan. Itu tak perlu cerita panjang lah. Memang misi dan visi syaitan nak menjauhkan manusia daripada ibadah, nak mendekatkan manusia kepada maksiat. Kemudian, ini yang paling payah sekali adalah nafsu. Kenapa payah? Sebab dia musuh dalam selimut. Kan kalau musuh kat luar senang. Kita target macam mana nak jatuhkan dia, apa strategi. Masalahnya dalam kamp kita sendiri ada musuh dalam selimut. Itulah namanya nafsu. Jadi ini empat perkara, dunia, manusia, syaitan dan nafsu. Fahtajala mahalata ila daf'i hadhil awaiqi wa izahatiha anhu. Maka orang yang ingin beribadah ini tak dapat tidaklah, dia kenalah menolak keempat-empat penghalang ini dan menghilangkan daripada dirinya. Wa illa fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadati. Kalau dia tidak deal dengan empat penghalang ini, maka tidak akan tercapai tujuannya untuk beribadah. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaiqi fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin. Sekarang dia sedang berdepan dengan aqabah yang ketiga, iaitu aqabatul awaiq, dakian perkara-perkara yang menghalang dari ibadah, lalu dia berhajat, perlu untuk merentasi dakian yang ketiga ini dengan empat perkara. Empat halangan, maka solusinya juga ada empat. Apa dia? At-tajarrudi anid dunia. Yang pertama, dia kena berlepas diri dari dunia. Itu macam mana tu? Lepas diri daripada dunia, kita hidup atas dunia. Nanti PRU 15 dah dekat. Berlepas diri daripada dunia, tak pergi mengundi kah? Macam mana? Kan naik orang yang bukan-bukan jadi pemimpin, kita juga susah. Itu macam mana? Nanti akan diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. So ini masih mukaddimah. Bila masuk kepada aqabah yang ketiga, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan terangkan apa teknik yang dimaksudkan dengan berlepas diri dari dunia itu. Beza orang, beza cara dia. Kemudian, at-tafarrudi anil khalqi. Kita itu mengasingkan diri dari manusia. Ini pun payah juga. Asingkan diri dari manusia, macam mana kita hidup bermasyarakat. Kan orang kata human ini is social by nature. Manusia ni tabiatnya itu suka bergaul. Jadi akan diterangkan juga oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala apakah yang dimaksudkan dengan mengasingkan diri manusia itu. Ada tekniknya dan ada golongannya yang berbeza daripada satu golongan. Cara mereka itu mengasingkan diri dari manusia. Yang ketiga, wal muharabati ma'asyaitani. Ni tak boleh lagi lah, berperang dengan syaitan. Sebab syaitan telah dideklar dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, fattakhidhuhu aduwa. Ini perintah daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu itu melayan syaitan itu sebagai musuh. Kita silap. Syaitan pula kita ambil sebagai advisor, consultant. Apa yang syaitan nasihat, kita taat. Nauzubillah. Wal qahri lin nafsi. Dan kita itu mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu tak boleh perang dengan dia. Nak perang macam mana dia dalam diri kita? Yang boleh kita jinakkan dia. Sekali-sekala bagi dia release sikit. Tapi dengan cara yang halal lah. Nak cekat terus tak boleh, matilah kita. Tak ada nafsu makan tu macam mana? Masuk hospital nanti. Masuk hospital, masuk ICU. Doktor tanya, kenapa ni tak boleh bangun? Dah 3 hari tak makan. Tak ada nafsu. Jadi nafsu tak boleh buang. Yang boleh adalah al-qahri, iaitu mengekang dia. Qala rahimahullah ta'ala, fa amman nafsu fa ashadduha idh la yumkinuhu at-tajarrudu anha wa la yaqharuha bimarratin wa yaqma'aha kasyaitan idh hiya al-matiyatu wal alatu wa la matma'a aidan fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhu al-'abdu min al-ibadati wal ikbali 'alayha idh hiya majbulatun ala diddil khair kal lahwi wattibaiha lahu.
Adapun nafsu, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka dia yang paling teruk sekali. Dia yang paling payah sekali daripada yang empat. Kenapa? Kerana tak boleh buang terus. Nafsu ni tak boleh lepas diri. Kalau dunia masih di luar daripada kita. Kalau manusia masih orang lain. Ya. Nafsu ni kadang kita tidur pun dia kejut. Kan ada orang pukul 2 pagi start enjin kereta. Nak lapar. Pergi kedai mamak. Nafsu yang kejut. Baik. Jadi tak boleh kita itu nak mematikan dia sekaligus, tak boleh. Macam kita, boleh kita lakukan kepada syaitan, ya, dengan amalan-amalan yang mendiding kita daripada syaitan. Salah satunya yang dia lakukan lepas solat subuh tadi. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Bila? Lepas solat subuh dan lepas solat maghrib akan dinaikkan 10 darajah, akan diberi 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kejahatan, dan akan dijadikan perisai dari syaitan. Perisai dari nafsu tak ada. Tak ada perisai. Dia embedded dalam diri. Kerana apa? Kerana nafsu ini adalah pemudah cara dan juga alat. Macam mana nak buang? Tak boleh hidup kita tak ada nafsu. Dan dalam masa yang sama, nafsu ini tak suka untuk ikut beribadah. Sebab tu kita rasa letih ibadah. Kan? Tak macam mana Allah beri bulan puasa jadi boleh tarawih 20 rakaat. Cuba sekarang nak 20 rakaat. Letih kita, tak mampu, nafsu tak suka. Apalah sampai 20 rakaat, 2 cukup lah. Ya, buat apa nak sampai banyak-banyak sembahyang? Tapi kalau yang hiburan dia suka. Kerana apa? Kata Imam Ghazali, kerana nafsu ini memang dia terbentuk melawan kebaikan. Bahkan sebaliknya, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Paling tidak yang sia-sia, dia suka ikut yang tu, ya, yang hiburan-hiburan, yang komen-komen tak ada makna dalam Facebook. Itu kadang asyik kita melayan. Tapi cuba baca Quran, insya-Allah, ya, 2-3 baris tidur kita. Terlepas Quran dari tangan. Maka berhajatlah ahli ibadah ini bahawa dia memasang kekangan dengan kekangan takwa. Ya, nanti Imam Ghazali rahimahullah taala akan terangkan dengan detail apa yang dimaksudkan dengan takwa. Litabqa lahu, supaya nafsu itu masih di-maintain dalam diri dia. Fala tanqati'a wa tanqada lahu fala tatwa. Jadi nafsu ini tidak sampai terputus, tapi nafsu ini mahu patuh kepada tuannya dan dia tidak melampau dalam bertindak. Sebab kalau kita lihat, ibarat kuda kan, kuda kalau masa dia tengah liar tu, tak pasang kekang lagi, cerita cowboy tu, dia lambung sana sini, orang tu jatuh. Dan orang-orang politik kita kan biasa pakai apa tu, yang dekat leher tu, katanya jatuh kuda. Tu mungkin macam mana kuda liar apa dia naik. Tapi kalau kuda yang jinak tu kan elok, dia bawa kita ke sana kemari. Macam-macam cerita cowboy satu. Yang baru ni cerita Turki tu apa? Yuturul Osman, kan? Cerita-cerita Turki tu, masya-Allah, hebat nampak dia naik kuda. Tapi tu dah dikekang, dah dijinakkan, bukan kuda liar. Ya? Baik, ibarat begitulah nafsu. Pergi bunuh dia, tak dapatlah naik kuda. Macam mana bunuh pula dia alat. Maka dia menggunakan nafsu itu kepada kebaikan dan perkara-perkara yang membawa manfaat kepada manusia. Wa yamna'uha minal mahaliki wal mafasidi, dan dia itu mampu menghalang nafsu daripada kerosakan dan juga kebinasaan. Fa ya'khudhu idzan fi qat'i hadhihi al-aqabati, lalu dia pun melintasi dakian perkara-perkara yang menghalang ini. Wa yasta'inu billahi jalla zikruhu ala zalika. Maka tak dapat tidaklah dalam berjuang melawan empat ni, dia hendaklah memohon pertolongan dengan Allah Ta'ala dalam merentasi dakian ini. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan lihat akabah yang keempat, iaitu akabatul awarid. Perkara-perkara yang sentiasa berulang datang mengganggu fokus seseorang kepada ibadah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke Haji Azhar dalam Facebook? Tak ada.
dalam surah? Tak ada. Baik, insya-Allah kita cukupkan setakat ini dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum. Apa abang? Sihat dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah.